Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai untuk ringkas TVS edisi 10 Mac 2021, ikuti paparan berita ini. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 117.4 juta kes, berikutan lebih ratusan ribu kes baharu dikesan dalam tempoh 24 jam yang lepas. Memetik data terbaru Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal merekodkan negara paling teruk terjejas dengan lebih 29.7 juta kes, diikuti India 11.24 juta kes dan Brazil dengan lebih 11.5 juta kes. Rusia dan United Kingdom pula mencatatkan lebih daripada 4 juta kes. Manakala Perancis, Sepanyol dan Itali pula melebihi 3 juta kes. Turki, Jerman, Colombia, Argentina dan Meksiko mencatat lebih 2 juta kes, Poland, Iran, Afrika Selatan, Ukraine, Indonesia dan Belanda pula mencatat lebih 1 juta kes positif. Manakala Kanada, Chile, Romania dan Portugal pula antara negara yang merekodkan angka lebih 500,000 kes. Negara lain merekodkan angka positif di bawah 300,000 kes termasuk Malaysia. Bersama Pembantu Perubatan memerangi COVID-19. Itulah tema sambutan Hari Pembantu Perubatan kali ini, selaras dengan kesungguhan serta keberanian Barisan Hadapan, terutamanya Pembantu Perubatan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, jika dahulu peranan dan tanggungjawab penolong pegawai perubatan dalam penjagaan kesihatan hanya sebagai pembantu sahaja. Namun kini peranannya amat penting dan meluas di mana mereka turut bekerjasama sebagai sebuah pasukan bersama profesion perubatan yang lain dalam menjalankan prosedur dan rawatan kepada pesakit. Katanya tema tahun ini juga amat mencerminkan kesungguhan penolong pegawai perubatan untuk meningkatkan profesionalisme dan berkhidmat dengan penuh dedikasi bagi memastikan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih lagi mereka berada di barisan hadapan. Sebagai salah satu profesion di barisan hadapan dalam perkhidmatan kesihatan negara, peranan penolong pegawai perubatan adalah sangat penting bagi memastikan kesihatan rakyat terjaga serta memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua penolong pegawai perubatan frontliner, marilah kita kekalkan semangat dan momentum demi menewaskan virus COVID-19 ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba turut menyeru rakyat untuk berganding bahu bersama pembantu perubatan menangani COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin. Saya menyeru supaya setiap lapisan masyarakat dapat berganding bahu bersama pembantu perubatan dalam menangani COVID-19 ini. Saya juga meminta semua penolong pegawai perubatan dan semua warga KKM untuk sama-sama mengajak orang ramai mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19 sama ada menerusi MySejahtera atau talian hotline atau mendaftar di fasiliti Kementerian Kesihatan. Untuk rekod, tarikh 10 Mac telah diisytiharkan sebagai Hari Pembantu Perubatan dan ia diraikan di seluruh negara, di mana tahun ini merupakan tahun ke-10 ia diraikan. Tanpa ceramah di pentas maupun kempen dari rumah ke rumah, Jentera Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Pantai Damai terus diperkemas. Naib Presiden PBB Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, di sebalik pandemik COVID-19, persiapan jentera sebenarnya telah dilakukan lebih awal. Jelas Abdul Rahman, persiapan menghadapi pilihan raya termasuk mengikut prosedur operasi standard SOP. Dalam pada itu, beliau juga yakin dengan kemampuan cawangan PBB Pantai Damai. Bagaimanapun untuk melakar kejayaan katanya, kerjasama dan peranan masing-masing adalah diperlukan supaya ahli tidak mudah berasa selesa dengan kejayaan yang lepas. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Rabu telah mengadakan lawatan ke Simunjan bagi melakukan beberapa tinjauan projek di kawasan berkenaan. Antaranya lawatan dan tinjauan ke tapak hakisan projek penahanan hakisan Sungai Simunjan diikuti dengan perasmian rumah rehat Kerajaan Simunjan. Kita bersama dengan wartawan TVS Nur Suhaida di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Suhaida.
Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Saya bawakan laporan untuk anda dari Simunjan, di mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akan merasmikan beberapa projek dan salah satunya adalah pembinaan benteng laut di sekitar Samarahan, Simunjan, Sadong Jaya, Gedong hingga ke Sebuyau, dan pembinaan yang bermula dalam tahun 2019 itu dijangka siap pada akhir tahun depan. Kerajaan negeri telah memperuntukkan 500 juta ringgit untuk pembinaan itu yang bertujuan untuk menahan hakisan yang berlaku sepanjang tahun yang berkemungkinan mengancam keselamatan penduduk sekitar. Selain itu, pada hari ini beliau turut merasmikan Anjung Rehat Simunjan yang akan digunakan bagi majlis-majlis rasmi yang akan diadakan di sekitar kawasan Samarahan, khasnya di Simunjan. Baiklah, saya kira itu sahaja laporan yang saya bawakan dari Simunjan. Teruskan kesetiaan anda bersama TVS. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai. Silakan Marzela. Terima kasih Suhaida untuk laporan itu tadi. Sebanyak 10 projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Kakus kini sedang dilaksanakan di daerah Tatau dengan ada sebahagiannya telah pun siap. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputra Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, kesemua projek RTP ini adalah inisiatif Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk memperluaskan jaringan pembangunan di kawasan luar bandar. Katanya di kawasan Tatau sebanyak 15 projek pembangunan yang akan dilaksanakan, manakala 10 projek RTP kawasan Selangau dan 8 projek RTP lagi di Bawan. Dalam pada itu, beliau turut menyaksikan penyerahan projek RTP menaik taraf jalan konkrit depan Rumah Ulen, Tekalit, Tatau dan penyerahan projek RTP menaik taraf jalan rumah Enjan Kos. John Siki berkata demikian semasa ditemui selepas menyaksikan penyerahan transformasi luar bandar RTP, projek membina benteng dan menimbus hadapan rumah Dixon Pedaskana, Jalan Sangan Tatau pada Selasa. Perkembangan seterusnya. Geran tahunan khas GTK kepada institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di Sarawak kini diperluaskan manfaatnya dengan tambahan 2 tujuan. Ia melibatkan kerja-kerja pembaikan kecil serta pembelian perabot atau barangan elektrik untuk institusi berkenaan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, inisiatif Kerajaan Sarawak ini membawa hasrat bagi membantu IPAKK untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan kecil. Pemantauan kita ke Taska dan Tadika semasa pandemik COVID-19, kita dapati ada tempat misalnya perlu pembaikan kecil, tetapi boleh menyebabkan boleh menjejaskan keselamatan. Jadi dengan itu kita benarkan ya, misalnya baiki tandas, baiki sinki, basuh sinki untuk cuci tangan. Jadi kita benarkan menggunakan menggunakan geran ini ya. Fatimah berkata kesemua IPAKK boleh memohon mulai sekarang sehingga 30 April 2021. Jelasnya kadar pemberian bagi IPAKK dikaji semula dan peruntukan GTK bagi taska di rumah akan dikurangkan berbanding taska di institusi, taska komuniti dan taska di tempat kerja. Bagaimanapun kadar pengurangan akan dimaklumkan setelah pihak kementerian mengadakan sesi perbincangan bersama pengusaha taska di rumah. Dan taska institusi sudah boleh memohon ya untuk geran RM5,000 ini. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak pada tahun lalu telah meluluskan peluasan penggunaan GTK bagi 2 tujuan tambahan, merangkumi membantu membayar sewa serta gaji guru dan kaki tangan IPAKK, terutama IPAKK swasta, termasuk membantu pembelian barangan dan keperluan pembersihan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.